sahabat saya Dr. Farid Rawi, muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan pandangan dan soalan yang diutarakan oleh saudara Amin tadi, berkaitan dengan pandangan Hasan al-Banna berkaitan dengan jihad ini. Kalau kita melihat kepada Majmu'at al-Rasail atau Rasail Imam Hasan al-Banna, di sana ada rasail yang cukup banyak, antaranya Risalatul Jihad yang ditulis oleh Imam Syahid Hasan al-Banna. Dan memang betul apa yang terkandung di dalam risalah Jihad Hasan al-Banna ini, beliau mengemukakan di peringkat awal lagi, beliau menyatakan al-jihadu faridatun ala kulli muslimin wa muslim. Maknanya jihad ini adalah satu perkara yang fardu kepada orang Islam. Dan di dalam risalah ini Syahid Hasan al-Banna membawa ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi yang berkaitan dengan jihad. Dan beliau juga membawa pandangan para ulama fuqaha'ul ummah, katanya berkaitan dengan kefarduan jihad, sama ada jihad ini fardu kifayah atau fardu ain. Maka ulama, dan beliau membuat conclusion di akhir bahawasanya jihad ini mengikut jumhur ulama menyatakan fardu kifayah kepada umat Islam, dan dia akan menjadi fardu ain dalam situasi berikut. Ada situasi-situasinya, contohnya apabila pemerintah mengarahkan Amin selaku orang yang ada kepakaran dalam bidang ketenteraan untuk terus marah, maka pada saat itu mana fardu ain terhadap Amin dalam melakukan jihad ini. Itu yang dihuraikan, antara yang dihuraikan oleh Imam Hasan al-Banna. Cuma saya nak bertanyalah saudara Amin, sekiranya mereka yang menyatakan dalam situasi pada hari ini pandangan Imam Hasan al-Banna berkaitan dengan jihad ini yang sesuai kita gunakan pada hari ini, soalan saya yang pertama ialah, adakah Imam Hasan al-Banna menjadikan asas gerakannya, asas dakwahnya di Mesir itu dalam Ikhwan Muslimin itu adalah asas Risalatul Jihad? Bagi saya tidak. Kalau kita melihat asas, dia selaku pengasas Ikhwan Muslimin 1928, beliau telah mengasas Ikhwan Muslimin selama 20 tahun pergerakan Ikhwan Muslimin, dan beliau masuk pilihan raya. Pilihan raya, dan Ikhwan pada masa itu mempunyai kekuatan yang tinggi, mendapat sambutan di negara-negara Arab dan seluruh dunia. Maka saya berfikiran bahawa berpandangan begini kurang tepat kalau situasi kita di Malaysia ini untuk membawa satu gerakan pandangan radikal, para pandangan ini untuk masa ini. Pada hemat saya, kita cuba melihat ada pandangan Dr. Yusuf Qaradawi di dalam kitabnya Fiqhul Jihad. Beliau menyatakan ada 3 golongan manusia yang berpandangan tentang jihad. Pandangan yang pertama, pandangan yang menolak jihad. Jihad tak payah. Cukuplah ni kalau kita kata kita Islam, kita ni ahlul ibadah, ustaz kan? Buat ibadat, berdoa, berzikir cukup. Hadha huwa Islam. Masjid barat. Khalas. Dan Dr. Yusuf Qaradawi menyatakan pandangan ini adalah pandangan at-tafrid fil Islam. Pandangan yang kedua, pandangan al-ghulu, al-ifrat, iaitu mengisytiharkan jihad kepada alam. Sebagaimana yang kita lihat pada hari ini kan, ada golongan ISIS dan sebagainya yang menyatakan jihad sebagai sebenarnya. Itu golongan yang kedua, kata Profesor Dr. Yusuf Qaradawi dalam kitabnya Fiqhul Jihad, hadza ifratun fil Islam. Ini golongan yang melampau. Dan golongan yang ketiga, kata Profesor, golongan yang mendapat hidayah itu golongan at-tawassut. Melihat, kita perlu lihat suasana. Ya, jihad, memang kita jihad, Allahu Akbar. Tetapi jihad mengangkat senjata ini, pada hemat saya, sebagai contoh pada masa kini ustaz kan, kita boleh menyatakan jihad, terus kita nampak Palestin ustaz. Untuk mempertahankan agama, mempertahankan tanah air, that's yang berlaku di sana. Tetapi kalau kita melihat di suasana kita yang ada pada hari ini, cara yang dibawa oleh Hasan al-Banna itu kita boleh tiru. Beliau berdakwah. Cara dakwah Hasan al-Banna pelbagai. Beliau memimpin persatuan, beliau berdakwah di kedai kopi, beliau menubuhkan gerakan politik dan sebagainya. Maka itu pandangan saya bahawasanya pandangan yang begitu jihad, tetap jihad, tetapi kita perlu lihat suasana yang ada
kondisi yang ada perlu ada fiqhul waqi' sebagaimana yang diadakan oleh Profesor Dr. Memahami situasi semasa. Sebab tu saya teringat Al-Banna menyebut dalam rukun bai'ah, jihad nombor 4, nombor 1 al-fahmu dulu. Main tergerti tak boleh kan. Dan Dr. Farid, bagaimana kita melihat dunia sekarang digemparkan dengan gerakan ISIS ataupun Daesh dan sebagainya lah, whatever you call, di mana mereka mengganas sampai nyawa orang semuanya halal, dia boleh bunuh sesuka hati mereka. Dan adakah di sana ada nas yang boleh menyokong tindakan mereka membunuh non-Muslim, even sesiapa saja, orang Islam pun sewenang-wenangnya? Kita lihat di Perancis, di Jakarta, dan na'udzubillah kita minta jawab di Malaysia. Dr. Farid. Terima kasih Saudara Amin dan juga Dr. Taufik, penonton yang saya kasih sekalian. Kita sedang bincang mengenai jihad, satu topik, dan kita nak kaitkan juga apa yang sedang berlaku, situasi semasa dan kadang-kadang memusingkan kita sebab dia macam kadang macam dekat dah. Sekarang ni nak pergi shopping mall pun takut. Takut kan? Sebab yang paling terdekat yang berlaku di Indonesia baru-baru ni. Dekat dah tu. So dia rasa macam dah dekat dah. Macam dekat. Dekat Malaysia pun kita dah tangkap 66 orang. Yes. Kan di bawah SOSMA. So kita lihat beginilah para penonton yang saya kasih sekarang. Sebab sebenarnya pentas dakwah ni dia nak bagi informasi supaya kita faham. Sebenarnya kita faham dalam Islam ni jihad tu ada tak ada? Ada jihad dalam Islam, tetapi dia punya dawabit dia punya prasyarat untuk terlibat dengan jihad tu, ulama telah meletakkan beberapa prasyarat yang sangat-sangat ketat. Jadi kita merujuk pada jihad angkat senjata. Angkat senjata. Yang tu tak dikata kita negara berdaulat, Amin. Betul tak? Negara kita negara berdaulat. Malaysia adalah sebuah negara yang berdaulat. Merdeka dan segala kesempatan kita tidak boleh dicerobohi. Tak ada kata ada pencerobohan berlaku pada ketika itu. Kita semua rakyat tentera yang ada tidak cukup. Kita kena turut sama-sama membantu dan mempertahankan tanah air. Orang lelaki semua diminta keluar, orang perempuan semua disimpan satu tempat, anak-anak semua. So itu jihad, baru nampak jihad tu. Tapi saya duduk Malaysia, pergi naik kapal terbang dari sini pergi ke sana pun sampai kat satu negara, pergi kat Syria, saya nak berjihad. Apa sebenarnya? Dia persoalan tu betul, apa yang Amin tanya tu dia ada kaitan dengan khawarij. Kita kata dia ada unsur-unsur khawarij. Apa dia unsur-unsur khawarij? Unsur-unsur khawarij ialah dia semua orang yang tak ikut dia kafir. Sipil dia senang. Siapa lawan dia? Kafir. Maksudnya mampu. kira sekarang ya, kalau sekarang sebab itu ada bai'ah online. Bai'ah online. Dia ada bai'ah online pula kan. So dia pun ikut teknologi juga. Dia pun ikut teknologi. Dia kata mu tak lagi tak apa. Baik dari situ je. Tak sah tu online kan. Jadi nak kata maksudnya dia nak cuba rekrut semua orang ni supaya ikut dia. Baik, kita persoalan bila kata dia gerakkan ada unsur-unsur khawarij. Unsur-unsur khawarij ini ialah dia keluar total. Sebab itu ketika Ibnu Abbas jumpa kumpulan khawarij ini, aku ni datang daripada para sahabat. Di kalangan kalian ni seorang pun sahabat tak ada. Maksudnya dia tak ada hidup sezaman zaman Nabi, tak hidup zaman Nabi. Dan yang khawarij duduk dalam tu pun tak ada sahabat yang ikut sekali. Tak ada. Kami yang melihat wahyu turun, kami yang ditarbiyah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, patut kamu semua dengar daripada kami. Mu pula pandang pada aku. Dia kata inil hukmu illa lillah. Dia kata dalam perjanjian bila Sayyidina Ali bersetuju dalam majlis tahkim dengan Muawiyah. Dia kata mana boleh? Kenapa Ali setuju nak berbai'ah dengan Muawiyah? Dia kata tak boleh. Habis takkan mu nak suruh Sayyidina Ali pergi perang dengan Ummul Mukminin? Takkan peperangan itu kita nak berlanjutan? Jadi Sayyidina Ali buat satu ijtihad memilih. Dia kata dia mesti berhukum dengan kitab Allah. Kemudian kenapa dia berdamai? Dia sepatutnya Sayyidina Ali ni tidak selayaknya dipanggil sebagai Amirul Mukminin. Selayaknya dipanggil Amirul Kafirin. Sampai begitu sekali. Golongan Khawarij punya benci kepada Sayyidina Ali. Sedangkan Sayyidina Ali hafal Quran, hidup sama Nabi, membantu dalam pengumpulan wahyu, begitu dengan sahabat-sahabat yang lain. Tiba-tiba datang pula geng-geng ni, dia ada unsur-unsur Khawarij. Sebab itu banyak hadis sebenarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak pesan kat kita. Amin. Saya nak baca satu hadis. Silakan. Ya'ti fi akhir zaman qaumun hudathul asnan sufaha'ul ahlam yaquluna min khairi qawli al-bariyah yamruquna min al-islam kama yamruqu as-sahmu min ar-ramiyati la yujawizu imanuhum hanajirahum.
Yang bermaksud akan ada di akhir zaman suatu kaum yang usia mudanya dan pemahamannya dangkal. Mereka mengucapkan perkataan manusia yang paling baik, iaitu kononnya macam peribahasa-bahasa Rasulullah. Mereka lepas dari Islam sebagaimana lepas anak panah dari busurnya. Iman mereka tidak sampai ke kerongkong. Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Maksud akan datang orang, dia akan bercakap, benda dia cakap dia sendiri tak tahu. Siapa kata kita dah nak Islam? Tak sebab tengah naik share ni kan. Dan sebelum saya bagi cue dia terus. Nanti kita akan sambung semangat Dr. Farid sebelum game habis. Jadi jangan ke mana-mana. Tunggu selepas ini. Amin betul.